Saya Mr. Patrick daripada CF 114. So hari ini saya akan memberi pendahuluan tentang artikel yang kami kerja, iaitu yang bertajuk Peranan Etika dan Temantun dalam Membentuk Peribadi Pelajar. Kenapa kami memilih topik ni? Adalah ianya kerana amat penting bagi semua lapisan masyarakat kerana ia mengetengahkan aspek utama yang mempermainkan peranan penting dalam pembangunan individu. So, pertama kami pilih adalah artikel ini membincangkan kepentingan nilai etika yang meletakkan asas untuk tingkah laku yang baik. Kedua, artikel ini membantu menekankan peranan temantun dalam membentuk pribadi pelajar. So, dalam artikel ini kami akan mempertahankan bagaimana etika dan temantun menyumbang secara signifikan dalam membentuk aspek critical personality pelajar. Kami juga akan menerokan mengapa pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai ini boleh memberikan asas yang kukuh untuk kejayaan dan keseimbangan dalam kehidupan mereka. Hai, nama saya Rolando Alim dari CAFF 115 Diploma in Animation, dan seterusnya kita akan pergi kepada kepentingan peribadi pelajar dalam membentuk etika dan peradaban. Pembentukan etika dan peradaban ini adalah penting dalam membentuk karakter dan moral pelajar karena ia menyediakan asas moral yang kukuh dalam membuat keputusan. Seterusnya, etika membantu membentuk identiti peribadi pelajar, manakala peradaban mencipta asas untuk memahami dan menghargai kepelbagaian seperti kepelbagaian kaum, masyarakat dan juga agama di Malaysia. Selain itu juga, etika membimbing pelajar untuk memahami tanggungjawab sosial mereka, manakala peradaban memberi landasan untuk penyertaan aktif dalam pembangunan masyarakat. Bukan itu sahaja, etika juga memainkan peranan penting dalam membentuk hubungan interpersonal yang sihat, manakala peradaban mencipta persekitaran yang menyokong kerjasama dan penghargaan. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Saya Elisa Anarianto dan ni kawan saya. Jika seorang pelajar tidak mengamalkan macam sikap-sikap moral dan etika, pelajar akan cenderung untuk meniru dan membuat plagiat dalam tugasan assignment dia orang. Tingkah laku ini akan mengakibatkan kekurangan dedikasi dalam akademik. Contohnya macam pelajar tak ambil berat tentang apa yang diorang subjek yang diorang pelajari. Diorang tak mementingkan, diorang akan macam meniru, plagiat semua benda. Lepas tu diorang macam buat dono je pasal apa benda yang kepentingan kita kena belajar subjek tersebut. Justru akan mengurangkan kefahaman terhadap subjek yang dipelajari. Dengan ini juga, jika kita meneruskan perangai yang tak berdisiplin ini akan menjejaskanlah masa depan kita bila kita menjejak ke alam pekerjaan. Bila kita dah masuk dalam alam pekerjaan, lepas tu apa yang kita pelajari tu masuk dalam pekerjaan tu. Lepas tu kita clueless sebab apa benda yang kita pelajari tu tak dapat. Sebab apa benda selama kita belajar dekat college tu, kita chat GPT, meniru, kita macam no thoughts for, kita tak boleh berfikir untuk diri sendiri. So apa benda yang kita buat takkan berjalan dengan lancar. Supaya apa yang kita belajar tu dapat diberkati oleh lecturer. Sebab kita tak mengamalkan moral dan etika, so komunikasi akan terjejas. Contohlah, kita tak hormat lecturer yang ajar kita, and then kita selalu datang lambat, tak datang kelas. Lepas tu assignment hantar lambat. Lepas tu kita sometimes kita without tanpakan intention kita nak jahat dengan tu, tapi kadang-kadang lah cara kita cakap tu tak adab dan sopan terhadap lecturer kita. So tak amalkan, susahlah juga nak berkomunikasi. Kita kena dari sekarang pandai hormat. Bila kita hormat, kita akan mengamalkan komunikasi yang baik supaya nanti kat alam pekerjaan kita boleh mempraktikkan dia dekat alam pekerjaan pula, cara berkomunikasi yang baik. Saya Masuniza Natasha. Saya akan menerangkan
langkah-langkah untuk membentuk etika dan peradaban peribadi pelajar. Jadi langkah pertama adalah pihak tertentu perlu mengadakan kempen yang menerangkan etika dan peradaban. Kempen ini boleh diadakan pada 3 peringkat, iaitu peringkat sekolah rendah, sekolah menengah dan juga universiti. Dalam kempen ini, pihak tertentu boleh membuat segala aktiviti yang menarik, boleh menarik minat generasi kini untuk melibatkan diri mereka. Jadi pihak tertentu boleh membuat pelbagai aktiviti berkenaan dengan isu semasa dan menerapkan dalam kempen. Jadi langkah kedua pula adalah memerlukan peranan penting daripada pelbagai pihak. Contohnya peranan daripada pihak kerajaan. Pihak kerajaan perlu melibatkan tajuk dalam sesuatu subjek. Tajuk silibus dalam subjek tertentu, iaitu berkaitan dengan etika dan peradaban. Selain itu, bukan pihak tertentu, pihak kerajaan sahaja yang perlu mengambil cakna tentang hal ini, malah ibu bapa juga perlu memastikan tingkah laku anak dikawal dan diawasi oleh ibu bapa. Terapkan segala nilai-nilai murni dan sentiasa berpandukan agama. Oleh itu, ibu bapa perlu sentiasa berpandukan agama agar peribadi anak-anak akan terjaga sehingga dewasa. Langkah terakhir adalah menjalani kehidupan dengan pelbagai bangsa, kaum dan agama. Hal ini boleh membentuk etika dan peradaban dalam diri seseorang melalui pergaulan meskipun banyak perbezaan daripada segi bahasa dan agama di negara kita. Jadi secara kesimpulannya, etika dan peradaban adalah salah satu cara untuk mendapatkan komuniti masyarakat yang lebih maju, sejahtera dan lebih rasional.